fokus kita pada hari ini, kita nak berbincang dan berkongsi pasal mengenai macam mana kita boleh melaksanakan satu sesi pelibatan ibu bapa dan penjaga yang efektif. Apakah ciri-ciri yang kita boleh terapkan dalam sesi ini supaya komunikasi perbincangan kita dengan ibu bapa kita boleh mendapat sedikit sebanyak pengisian daripada mereka jugalah. Okey? Okay, so sebelum saya masuk ke pengisian bengkel hari ini, saya nak imbas kembali serba sedikit tentang 5 idea untuk mengajar di norma baharu yang kami sudah kongsikan pada bulan lepas semasa bengkel pertama kami di bulan Julai. So di sini kami telah berkongsi dengan teacher leader yang terlibat dengan program kami ataupun para hadirin yang menghadiri sesi tersebut. Ada 5 perkara yang kita patut lihatlah semasa kita melaksanakan PDPC. Iaitu yang pertama sekali kita kena melibatkan ibu bapa penjaga dengan lebih aktif. Okey, yang kedua ialah bagaimana kita boleh membina hubungan positif dengan murid, macam mana kita nak mengutamakan emosi mereka, terutama sekali disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, mungkin emosi mereka terjejas dan akan mengganggu motivasi mereka dalam pembelajaran. Yang keempat pula, bagaimana kita boleh melaksanakan PDPC yang jelas dan mudah, dan juga bagaimana kita boleh menggabungkan beberapa silibus supaya kita boleh menghabiskan sukatan pelajaran, at the same time murid boleh belajar apa yang sepatutnya mereka belajarlah. And then yang kelima ialah bagaimana kita boleh bekerja sama bersama untuk merancang PDPC. So ini ialah 5 idea yang kami kongsi secara ringkas pada bulan lalu, dan kami sudah pun melaksanakan bengkel, 2 bengkel di mana kita bincang bagaimana kita boleh bekerja sama dengan ibu bapa, dan juga bagaimana kita juga berbincang mengenai pendekatan modular di mana dia merangkumi bagaimana kita boleh merancang PDPC yang mengandungi objektif yang jelas dan mudah. So untuk hari ini kita akan fokus juga kepada bagaimana kita nak membina kerjasama dengan ibu bapa. Ini ialah bengkel kedua kita berfokuskan tema ini disebabkan kita sedar tentang pentingnya penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak mereka, sebab dengan adanya penglibatan ibu bapa kita boleh membantulah anak murid kita mencapai pencapaian yang mereka patut capai. Okey? Okey, so ini ialah objektif kita untuk hari ini. So webinar kita hari ini sangat simple saja, hanya untuk kita bincang bagaimana kita boleh membina kerjasama melalui satu sesi bersama ibu bapa. Dan pada akhir webinar ini kami berharap cikgu yang ada di sini, sama ada cikgu ke, kaunselor ke, pemimpin sekolah ataupun pegawai, kita boleh kenal 6 ciri-ciri yang akan menjadikan sesi pelibatan kita menjadi lebih efektif, dan bagaimana kita boleh menggunakan kerangka PDCA, iaitu Plan, Do, Check dan Act untuk merancang satu sesi bersama ibu bapa. Okey, kami tahu juga hari ini kita ada pelbagai, kita ada cikgu, kaunselor, pegawai daripada sekolah bukan saja di Pulau Pinang, di Perlis dan juga di beberapa negeri lain, dan anda juga semua mempunyai pengalaman dan kepakaran masing-masing. Dan di sini juga kalau kita lihat sepanjang sesi berjalan akan ada beberapa soalan yang saya tanya, yang saya galakkan untuk cikgu berkongsilah pengalaman dan pandangan cikgu di ruangan chat supaya kita sama-sama belajar antara satu sama lain. Okey? Okey. So ini ialah fokus utama bengkel kita hari ini, di mana kita nak kongsi sedikit berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan kajian kami, apakah 6 ciri yang akan menjadikan satu sesi bersama ibu bapa lebih efektif. Dan sepanjang sejam hari ini kita akan explore setiap ciri ini dengan lebih mendalam, bagaimana kita boleh terapkan ciri ini dalam kita punya sesi lah bersama ibu bapa. So ciri yang pertama iaitu yang menjadi prinsip utama setiap perancangan, setiap sesi yang kita akan jalankan bersama ibu bapa ialah bahasa dan aktiviti yang kita gunakan haruslah sesuai dengan kita punya audience lah. So nanti saya akan jelaskan bagaimana kita boleh memastikan ini berlaku. Ciri yang kedua ialah semasa sesi bersama ibu bapa amatlah penting untuk kita mulakan sesi dengan mereka dengan memaklumkan agenda dan objektif yang jelas. Okey? Yang ketiga ialah suasana sangat-sangat penting. Sekiranya ibu bapa tidak rasa selesa semasa perjumpaan dengan kita, maka ia akan menjadi sangat sukar untuk kita mendapatkan pandangan dan kerjasama daripada mereka. Ciri yang keempat ialah semasa sesi kita bersama ibu bapa, sangat penting untuk kita mewujudkan kesedaran di kalangan ibu bapa dengan pentingnya
pelibatan mereka dalam PDPC anak mereka. So bagaimana kita boleh mewujudkan kesedaran ini, nanti saya akan kongsi, sebab kita faham bukan selalu kita ada kita boleh dapatkan pelibatan ibu bapa ataupun kehadiran ibu bapa di sekolah. So kita kena pastikan setiap kali mereka datang berjumpa dengan kita patut menggunakan perjumpaan itu sebanyak mungkin menjadikan dia lebih beneficial to us lah. Okay? Yang kelima ialah semasa sesi kita bersama ibu bapa, kita haruslah akhiri sesi kita dengan satu penetapan maklumat bersama. Nanti saya akan kongsi bagaimana kita boleh laksanakan ini. Dan yang keenam ialah kita haruslah kalau boleh semasa sesi kita bersama ibu bapa, kita juga memperolehi persetujuan dan sokongan daripada mereka. So kalau kita lihat 6 ciri ini kita boleh terapkan dalam perjumpaan kita, tak kisahlah kita ni guru tingkatan nak berjumpa dengan ibu bapa ke, kita kaunselor ke, kita guru mata pelajaran ke, ini dia boleh diaplikasikan dalam mana-mana situasi, dalam mana-mana perjumpaan as long as kita berjumpa dengan ibu bapa. So bagaimana kita boleh melaksanakan satu sesi dengan sistematik, dengan teratur, kita selalu menggunakan kerangka PDCA, di mana di bahagian plan, yang pertama sekali, yang paling penting sekali, kita kena kenal pasti murid apa yang kita ingin jumpa. Okay? So contohnya saya seorang guru mata pelajaran, saya ingin jumpa yang mengajar tingkatan 5 subjek sains contohnya. So mungkin saya ingin berjumpa dengan murid-murid yang galus, saya ingin berjumpa dengan ibu bapa mereka supaya kita boleh bekerjasama bagaimana kita boleh membantu anak murid saya untuk lulus SPM. Ataupun sekiranya saya seorang kaunselor, mungkin saya nak jumpa dengan murid yang mempunyai ibu bapa untuk murid yang mempunyai masalah kehadiran ataupun disiplin. Ataupun sekiranya saya seorang guru tingkatan, pada awal tahun contohnya saya ingin berjumpa dengan semua ibu bapa anak murid saya supaya kita boleh bekerjasama macam mana kita boleh memastikan dalam tahun ini kita punya anak murid diberikan sokongan sepenuhnya. So sangat-sangat penting untuk kita kenal pasti murid apa kita nak bantu dan ibu bapa, latar belakang ibu bapa lah, bagaimana kita boleh berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun penjaga mereka. Dan seterusnya of course kita rancang pengisian dan agikan tanggungjawab. Sesi pelibatan ibu bapa sama ada anda seorang guru mata pelajaran tingkatan ataupun kaunselor ataupun seorang pemimpin sekolah, tak patut dilaksanakan seorang, dia melibatkan pelibatan secara menyeluruh dan juga at last kita jemput ibu bapa apabila kita dah ada pengisian. So selepas kita dah membuat perancangan, kita pergi ke sesi do di mana kita laksanakan sesi bersemuka dalam kumpulan kecil menerapkan 6 ciri yang saya kongsikan tadi. Nanti saya akan jelaskan lebih mendalam 6 ciri ini. So kami galakkan perjumpaan secara kumpulan kecil supaya kita boleh menggunakan masa yang diperuntukkan untuk berkongsi sebanyak yang mungkin, mendapatkan pengisian daripada ibu bapa sebanyak yang mungkin. Sebab kalau kita berjumpa secara kumpulan besar amatlah susah untuk kita ada komunikasi secara one on one dengan ibu bapa setiap anak murid kita. Okay, so selepas sesi perjumpaan, selalunya di sekolah kita dah ada sesi perjumpaan dengan ibu bapa, kita rasa okay mungkin itu sudah cukup memadai. Tapi sekiranya kita nak teruskan lagi pelibatan ibu bapa, amatlah penting kita ada follow up dengan mereka. So mungkin kita boleh komunikasi dengan mereka melalui WhatsApp, Telegram ataupun panggilan telefon, terpulang kepada mana yang sesuai, cikgu lebih tahu, ibu bapa cikgu sendiri. Tapi fokus dia ialah kita komunikasi kalau bukan setiap minggu, at least sebulan sekali, just to check in bersama ibu bapa tentang perkembangan anak masing-masing. Dan yang akhir sekali, sekiranya perlu, kita boleh dapatkan maklum balas daripada ibu bapa dan sekiranya ada apa-apa perkembangan, kita boleh kenal pasti bersama ibu bapa apa langkah seterusnya yang kita boleh bekerja sama dengan mereka untuk membantu anak murid mereka. So sekiranya sekolah sedang merancang satu sesi pelibatan dengan ibu bapa, ini ialah kerangka yang cikgu-cikgu boleh rujuk untuk merancang sesi tersebut. Kami harap dia boleh membantu cikgu untuk lebih teratur dan sistematik lah supaya kita boleh lihat bagaimana kita boleh menjadikan sesi kita bersama ibu bapa as effective as possible.
Okey. Okey. So untuk slide yang seterusnya cikgu-cikgu, saya akan masuk dengan lebih mendalam mengenai 6 ciri yang saya kongsikan tadi, dan untuk saya memberikan contoh tentang bagaimana ciri-ciri ini boleh diterapkan, saya akan menggunakan beberapa program sebagai contoh. Nanti saya akan jelaskan tentang program apa yang saya akan jadikan sebagai contoh, dan saya juga galakkan cikgu untuk beri pendapat lah apabila saya tujukan soalan di atas slide ya. Okey, ciri pertama cikgu ialah prinsip yang paling utama yang saya rasa kita pun dapat maklum balas, ini pun diberikan oleh kaunselor beberapa sekolah yang memberitahu kami bagaimana mereka melaksanakan sesi bersama ibu bapa, adalah penting untuk kita menggunakan bahasa dan aktiviti yang sesuai. Ini ialah foundation of all our session, sama ada dengan ibu bapa ataupun mungkin dengan murid. So bahasa yang sesuai, bagaimana kita boleh menggunakan bahasa yang sesuai? Contohnya kalau saya tahu latar belakang anak murid saya, kebanyakan ibu bapa mereka berbahasa Cina, tetapi saya tak fasih bahasa Cina. Apa yang saya boleh buat ialah mungkin saya boleh dapatkan bantuan rakan-rakan saya untuk sediakan bahan edaran dalam bahasa utama mereka. Okey, dan juga mungkin semasa sesi tersebut berlaku, kita juga boleh pastikan ada guru, beberapa orang guru yang standby yang boleh bantu kita untuk menterjemahkan pengisian kepada ibu bapa. That's why tadi bila saya kongsikan tentang PDCA, ada satu bahagian di mana kita bincang tentang pengagihan tanggungjawab, sebab we know that setiap sesi bersama ibu bapa it's not a one man show, it is a team effort. Okay. Dan selepas kita dah kenal pasti bahasa, kita dah pastikan okey, ibu bapa boleh memahami pengisian sesi kita, kita juga kena pastikan aktiviti yang kita laksanakan melibatkan mereka secara keseluruhan. Sebab kebanyakan sesi bersama ibu bapa, a lot of them berbentuk taklimat di mana ibu bapa datang dan mendengar taklimat yang diberikan oleh sekolah. Tapi sekiranya kita nak memastikan sesi ini lebih efektif, ibu bapa ada accountability dan peranan masing-masing, kami cadangkan kepada cikgu-cikgu sekalian untuk jalankan aktiviti yang memberi peluang kepada mereka untuk memberikan pendapat ataupun cadangan. Apakah contoh aktiviti yang kita boleh jalankan? Itu nanti saya akan berikan sedikit sebanyak contoh ya. Dan selain itu kita juga kena pastikan terdapat guru yang mencukupi untuk membantu. Sekiranya sebab kami faham ada beberapa sekolah dalam program test di mana latar belakang ibu bapa adalah daripada golongan B40 yang mungkin tidak fasih menulis. Okay? So di sinilah sekiranya ada apa-apa aktiviti yang memerlukan ibu bapa penjaga untuk menulis dan kita tahu mereka tidak mampu untuk berbuat demikian, di sinilah kita dapatkan bantuan daripada rakan-rakan kita untuk membantu mereka. Dan last sekali, sekiranya kita nak adakan aktiviti untuk berkongsi pendapat, salah satu idea ialah kita boleh gunakan bahan seperti stiker, emoji ataupun warna untuk membolehkan ibu bapa menyuarakan pandangan ataupun pendapat ataupun cadangan. Dia actually kalau cikgu lihat ini sedikit sebanyak macam merancang satu PDPC lah. Okey, yang saya tahu kebanyakan cikgu pun akan ambil perhatian tentang 5 perkara ini semasa cikgu merancang PDPC. So sama juga bila kita merancang sesi bersama ibu bapa, prinsip yang sama kita boleh terapkan. Okey, itu sedikit sebanyak tentang ciri pertama. Kita pergi ke ciri kedua pula, di mana sebelum apa-apa sesi kita harusnya memaklumkan agenda dan objektif yang jelas. Dan di sini saya ada ada contoh agenda dan objektif untuk 2 program. So dalam program test untuk beberapa sekolah yang berminat, kita tengah laksanakan satu program peningkatan SPM dan satu lagi ialah program celik baca. So program peningkatan SPM ini kita target kepada sekolah menengah dan program celik baca kita pula target kepada sekolah rendah. So contohnya sekolah yang berminat untuk melaksanakan salah satu program ini dan mereka nak melaksanakan sesi pelibatan ibu bapa di mana mereka nak maklumkan ibu bapa tentang program ini, mendapatkan persetujuan daripada mereka. So apa contoh agenda yang mereka boleh gunakan? So ini ialah salah satu contohlah di mana dalam agenda kita nyatakan masa kita dan juga kita nyatakan apa yang akan berlaku pada setiap masa supaya ibu bapa tahu bahawa okey, pengisian hari ini mungkin akan memerlukan 1.5 jam dan ini ialah aktiviti yang kita akan laksanakan bersama. Okey, selain agenda kita juga boleh sebelum saya pergi ke objektif, di sini saya nak minta pendapat cikgu, tak kisahlah sesi peningkatan SPM ke, sesi celik baca ke ataupun sesi pelibatan ibu bapa yang cikgu pernah rancang di sekolah.
berapa banyak masa yang biasanya sekolah peruntukkan untuk sesi pelibatan bersama ibu bapa. So di sini kami nak dapatkan pendapat daripada cikgu, adakah sejam mencukupi ataupun sejam setengah ataupun 2 jam setengah. So biasanya kalau sekolah cikgu melaksanakan ataupun merancang sesi ini, berapa lama yang diperlukan. Okey, cikgu boleh tulis di ruangan chat ya. So ini ialah contoh objektif, okey, yang kita boleh kenalkan kepada ibu bapa yang menghadiri sesi bersama kita. Okey, so contohnya di sini kalau kita lihat untuk saya ambil contoh sesi peningkatan SPM. So objektif kita ialah untuk mendapatkan kerjasama di antara ibu bapa untuk bersama membantu murid layak mendapat sijil. So apakah yang kita harap untuk capai pada akhir sesi bersama mereka ialah mungkin sebelum mereka beredar daripada meninggalkan sesi, ibu bapa tahu tentang kepentingan sijil SPM. Ibu bapa dan murid dah kenal pasti cabaran yang dihadapi untuk lulus SPM, dan ibu bapa juga telah kenal pasti cara untuk mengatasi cabaran yang dikenal pasti. So ini hanyalah contoh objektif yang cikgu boleh mula fikir untuk sesi pelibatan cikgu yang cikgu rancang, sama ada untuk cikgu sendiri ke ataupun untuk sekolah ke, apa jenis objektif ataupun kriteria kejayaan yang boleh ditetapkan. Ini yang kita panggil setting expectation, sebab kita nak semua pihak tahu apakah yang akan disampaikan supaya there's no surprises, dan kita juga menyediakan ibu bapa daripada in terms of their mental dan physical tentang apa yang mereka perlu bincang bersama sekolah pada hari ini. Okey? Itu ialah sedikit sebanyak tentang memaklumkan agenda dan objektif yang jelas. Dan seterusnya saya akan kongsikan sebanyak sedikit tentang ciri ketiga, bagaimana kita boleh membentuk suasana yang selesa. So kita boleh membentuk suasana yang selesa sama ada pada awal sesi bersama ibu bapa ataupun sebelum sesi bersurai. So pada awal sesi kita boleh menggunakan aktiviti icebreaker. So saya kebanyakan sekolah, mungkin ada sekolah yang menggunakan icebreaker, mungkin ada sekolah yang belum lagi explore penggunaan icebreaker bersama ibu bapa. So sekiranya cikgu-cikgu pernah melaksanakan icebreaker bersama ibu bapa, cikgu boleh kongsikan icebreaker apa yang cikgu pernah laksanakan yang sangat membantulah, sebab tujuan utama kita laksanakan icebreaker selain daripada membina suasana yang selesa dan santai ialah kita nak membolehkan ibu bapa, penjaga dan murid dan sekolah yang paling penting sekali, dan sekolah cikgu-cikgu yang hadir pada hari itu untuk mengenali antara satu sama lain dengan lebih erat. Sebab kita tidak ada banyak peluang untuk berkomunikasi dengan ibu bapa, dan kita juga nak pastikan semasa kita berjumpa dengan ibu bapa kenal kita bukan hanya setakat profesional tapi secara personal juga. So kalau cikgu lihat di sini, kita ada berikan satu contoh aktiviti sangat simple sahaja, di mana mungkin sekiranya cikgu akan laksanakan sesi bersama ibu bapa, boleh suruh mereka berbaris mengikut kriteria, contohnya mengikut ketinggian, mengikut umur, dan mereka boleh kongsikan serba sedikit mengenai diri mereka dari segi nama mereka, makanan kegemaran dan lain-lain lagi. Okey, saya tahu di sini ada kalangan contohnya ada cikgu-cikgu dari sekolah contohnya Metodis, Jelutung yang ada pengalaman melaksanakan icebreaker. Mungkin bukan dengan ibu bapa tapi di kalangan guru-guru dan murid. So icebreaker ini yang sama kita boleh laksanakan untuk ibu bapa juga. Dan cikgu boleh kongsilah apa jenis icebreaker yang cikgu pernah laksanakan, yang cikgu rasa kita boleh try bersama ibu bapa juga. Okay? So itu yang kita boleh laksanakan di bahagian permulaan. So pada akhir sesi, sebelum sesi bersurai, kita nak end on a good note kan. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh laksanakan refleksi, okay, sebagai penutupan. So di sini tujuan refleksi ialah untuk kita mengakhiri sesi dengan rumusan secara menyeluruh supaya ibu bapa ada snapshot yang okay sepanjang 1 jam yang lalu, ini yang telah saya lalui, ini yang telah saya bincangkan. Dan selain daripada merumuskan sesi secara keseluruhan, aktiviti refleksi juga actually dia membolehkan sekolah untuk menilai sama ada objektif tersebut tercapai ataupun tidak. So di sini saya ada satu contoh refleksi sangat simple. So kalau kita lihat saya menggunakan refleksi ini, kita gunakan stiker supaya kenapa kita gunakan stiker untuk ibu bapa yang boleh membaca, yang boleh menulis, mereka boleh tulis sama ada ya atau tidak. Tapi mungkin untuk ibu bapa yang mempunyai kesukaran untuk membaca ataupun menulis,
mereka boleh menggunakan stiker sebagai panduan. Mereka tahu bahawa merah ialah tidak dan hijau ialah ya. Okey, so di bahagian refleksi kita tanya ibu bapa sama adakah mereka kenal semua guru, pengetua, ibu bapa dan pegawai yang hadir hari ini, dan adakah mereka tahu cara untuk membantu anak mereka untuk membaca dengan lebih jelas. Ini hanya contoh, sebab kalau kita lihat dengan contoh agenda yang saya tunjukkan tadi, sekiranya objektif saya ialah untuk membolehkan ibu bapa mengenal pasti cara mereka boleh membantu anak mereka. So of course dalam refleksi saya akan tanya benda yang sama. So saya boleh lihat sekiranya ibu bapa jawab ya, maka saya tahu okey, objektif saya hari ini tercapai. Tapi sekiranya ibu bapa jawab tidak, mungkin kita boleh kena fikir semula. Adakah kita perlu laksanakan sesi yang satu lagi, ataupun sekiranya kita tak perlu laksanakan. Okey, sekiranya kita tak perlu laksanakan sesi yang sekali lagi, kita boleh sekiranya kita tak perlu laksanakan sesi yang satu lagi, kita boleh call ibu bapa yang jawab tidak dan kita ada follow up lah untuk tanya apa lagi yang kita boleh laksanakan supaya kita boleh bekerjasama. Okey. Okey, so ini sedikit sebanyak mengenai ciri ketiga. So sebelum saya bergerak ke ciri keempat, lima dan enam, memandangkan kumpulan kita kecil hari ini, saya galakkan cikgu, you can unmute yourself, you can ask questions, you can ask opinions ataupun share apakah aktiviti icebreaker yang sesuai yang kita boleh laksanakan untuk ibu bapa. Sebab ini akan membantu. Contohnya mungkin ada cikgu-cikgu yang tengah fikir untuk laksanakan satu sesi bersama ibu bapa, tapi dia tengah fikir apakah aktiviti yang dia boleh laksanakan. So let's share in the chat section ataupun cikgu boleh unmute yourself. What other activities we can do with the parents, dan sekiranya saya ingin berjumpa dengan ibu bapa, berapa lama masa saya perlu peruntukkan. Okay. So di sini kita ada soalan dari Cikgu Ros Azila Ali, berapa orang anak yang belajar di sekolah tersebut? Cikgu Ros Azila, maksud cikgu adakah ini soalan yang kita boleh tanya Ya. Ice breaking tu kan. Saya selalu tanya anak selain pada yang ada dalam kelas tu, siapa lagi anak dia? Sebab kalau dia selalunya dia warisan. Nanti abang, adik semua ada dalam tu. Selalu saya akan tanya, dia kata kalau sorang lah biasanya. Anak saya lah. Oh, very good. Ya, sebab kadang-kadang kita tak tahu kan kalau dia ada adik abang di sekolah, lagi senang untuk kita bekerjasama dengan ibu bapa. Betul. Okay, thank you so much Cikgu Ros Azila. Ada apa-apa ke Cikgu Ros Azila? Ada cadangan lain ke, aktiviti lain ataupun cikgu-cikgu lain boleh cadangkan di ruangan chat. Apa lagi aktiviti yang kita boleh laksanakan bersama ibu bapa sebagai icebreaker? Okay, so sekiranya ada cikgu boleh tulis di ruangan chat. So saya akan bergerak ke ciri yang keempat, di mana amatlah penting untuk kita mewujudkan kesedaran di kalangan ibu bapa, sebab kita faham terutamanya ibu bapa dari kalangan golongan B40 mungkin kadang-kadang mereka tidak sedar tentang pentingnya pembelajaran untuk anak mereka. Okay, so di sinilah kita perlu gunakan masa kita, perjumpaan kita bersama mereka untuk kongsikan, untuk wujudkan sedikit sebanyak kesedaran. Tapi biasanya bila kita bincang tentang kesedaran, selalunya dia melibatkan cikgu ataupun kaunselor yang memberi taklimat dan ibu bapa hanya mendengar. So cara ini mungkin boleh mewujudkan kesedaran, tapi kesedaran yang paling efektif ialah apabila ibu bapa sendiri memberikan idea ataupun pendapat. So di sinilah kita boleh laksanakan sesi perbincangan. Sekiranya selama ini sekolah selalu laksanakan sesi perkongsian ataupun taklimat, mungkin untuk sesi yang akan datang yang cikgu ingin rancang, cikgu boleh cuba terapkan sesi perbincangan bersama ibu bapa. Maksudnya kita libatkan mereka untuk mewujudkan kesedaran bersama. So kesedaran itu bukan datang daripada sekolah tapi datang daripada diri mereka sendiri. So ini ialah satu contoh, sangat simple, satu contoh aktiviti perbincangan di mana kita hanya tanya ibu bapa satu soalan dan minta mereka memberikan pendapat, soalan yang simple sahaja. So contohnya, sekiranya saya laksanakan sesi pelibatan ibu bapa bersama murid-murid tingkatan 5.
okey, pelajar-pelajar, ibu bapa pelajar tingkatan 5 yang mungkin galus contohnya. So saya boleh tanya mereka apakah kepentingan sijil SPM. So kesedaran itu datang daripada mereka sendiri. Ataupun saya ialah seorang cikgu sekolah rendah di mana saya ingin mendapatkan kerjasama ibu bapa untuk bersama membantu anak mereka belajar membaca. So di sini saya boleh tanya mereka apakah kepentingan membaca. So it's a very simple question, tapi satu soalan yang simple tapi kita membuka ruang kepada ibu bapa untuk memberikan pendapat ataupun cadangan mereka sendiri. So di sini saya ingin tanya pendapat cikgu sekalian sebab cikgu ada banyak pengalaman mengajar, banyak pengalaman dengan ibu bapa. Sekiranya kita nak laksanakan sesi perbincangan sebegini, bagaimana kita boleh laksanakan in a way that semua ibu bapa boleh bersuara? Sama ada ibu bapa itu seorang yang pemalu ke ataupun ibu bapa tu mungkin ada masalah, mungkin ada cabaran untuk menulis ataupun menyuarakan pandangan. Bagaimana kita boleh melaksanakan sesi ini supaya semua ibu bapa boleh menyuarakan pandangan in a way, how do we differentiate the content lah. Okey, macam pembelajaran terbeza. Boleh tak cikgu-cikgu cadangkan di ruangan chat? Okey. So selain daripada sesi perbincangan seperti biasa apa yang banyak sekolah lakukan dengan bagus sekali ialah sesi perkongsian. Di mana semasa sesi perkongsian kita kongsikan maklumat untuk mendidik ibu bapa mengenai pembelajaran mereka, anak murid mereka, anak mereka lah. Okey. Dan semasa sesi perkongsian ini juga kita yakinkan mereka bahawa anak mereka mempunyai potensi untuk berjaya. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu apa yang berlaku di sesebuah keluarga. Kita juga tidak tahu berapa banyak ibu bapa tahu tentang pembelajaran anak mereka. So di sinilah semasa sesi perkongsian ini kita gunakan peluang ini bukan sahaja untuk mendidik mereka tapi untuk memberitahu mereka tentang pencapaian anak mereka di sekolah dan potensi anak mereka. Sebab mungkin ibu bapa tidak sedar yang anak mereka berpotensi sebenarnya. So apa yang kita boleh kongsikan semasa sesi perkongsian ialah contohnya kalau saya nak laksanakan sesi mengenai SPM, mungkin saya boleh kongsikan kepada ibu bapa tentang syarat untuk layak mendapat sijil SPM, apakah TOV anak mereka, apakah ETR anak mereka. Contohnya pencapaian anak anda sekarang ialah 35. Okey, dan dia hanya memerlukan 5 markah lagi untuk lulus. So maklumat ini akan memberikan ibu bapa semangat untuk membantu anak mereka lah. Dan selain itu kita juga boleh kongsikan tentang kekuatan dan aspek yang boleh diperbaiki dalam anak mereka supaya mereka sedar yang ini ialah perkembangan anak mereka dan ini ialah apa yang perlu diperbaiki. So ini ialah bagaimana kita boleh mewujudkan kesedaran bersama selain daripada melalui sesi perbincangan dan sesi perkongsian. Okey. So di sini Melissa ada cadangkan ibu bapa ataupun waris boleh bersuara dan guru-guru mencatat pendapat tersebut. Ya, ini satu cadangan yang bagus actually. Kita boleh libatkan either kalau ibu bapa yang boleh menulis mereka boleh tulis, ibu bapa yang kita kenal pasti yang memang akan ada cabaran, kita boleh bantu mereka untuk menyuarakan pendapat secara lisan dan kita tulis untuk mereka. Okay, thank you for the suggestion Melissa. Kalau cikgu-cikgu lain ada idea bagaimana kita boleh melibatkan semua ibu bapa dalam memberikan pendapat, then kita boleh share lah. So di sini Cikgu Ros Azila juga ada kongsikan kepentingan sijil SPM untuk memohon pekerjaan. Ya, itu sangat betul. So di sini kita boleh terapkan semasa sesi perbincangan ataupun sesi perkongsian. So sekiranya semasa sesi perbincangan ibu bapa tidak kenal pasti bahawa sijil SPM ini amat penting untuk pekerjaan, di sinilah semasa sesi perkongsian pihak sekolah boleh memberitahu mereka tentang kepentingan sijil tersebut lah. Thank you so much for your suggestion Cikgu Ros Azila. So sekiranya cikgu ada apa-apa idea boleh gunakan ruangan di ruangan chat ya. Tak semestinya untuk SPM, sekiranya cikgu ada pengalaman melaksanakan sisi pelibatan yang untuk kehadiran murid, untuk murid yang berdisiplin, yang ada masalah disiplin ataupun untuk murid-murid sekolah rendah, cikgu boleh share pengalaman anda di ruangan chat. Okey? Okey. Kita akan gerak ke ciri kelima, okey, di mana kita sebelum dalam setiap sesi bersama ibu bapa, sebelum sesi tersebut berakhir, yang paling penting sekali selain mendapatkan persetujuan ialah menetapkan apa yang kita boleh laksanakan bersama. Sebab selalunya dalam sesi bersama ibu bapa mungkin
ibu bapa tidak bersuara, tapi sekolah yang akan memberitahu mereka apa yang mereka boleh lakukan. So di sini kita nak gunakan sesi ini untuk biar ibu bapa sendiri yang fikir apa peranan yang mereka boleh jalankan dalam membantu anak mereka. So bagaimana kita nak laksanakan sesi sumbang saran ini, tak kiralah untuk murid tingkatan 5 ke apa, kita boleh mula sesi sumbang saran ini dengan murid sendiri berkongsi cabaran yang mereka hadapi. So contohnya, saya nak laksanakan sesi saya hari ini ialah bersama ibu bapa untuk murid yang mempunyai masalah kehadiran. Maka saya akan mendapatkan perkongsian daripada anak murid saya tentang apa cabaran yang mereka hadapi yang menyebabkan mereka tidak boleh hadir ke sekolah tepat pada masa ke ataupun setiap hari. So mereka akan berkongsi cabaran mereka, dan selepas mereka berkongsi cabaran mereka, kita beri ruang pula kepada ibu bapa untuk kenal pasti apa yang mereka boleh laksanakan untuk membantu anak mereka mengatasi cabaran tersebut. Sebab di sini kita nak maklumkan kepada ibu bapa, sekolah ada peranan, ibu bapa pun ada peranan, setiap pihak ada peranan yang perlu dimainkan untuk bersama-sama membantu anak murid inilah. So contohnya mungkin anak murid kita cakap, saya susah nak pergi ke sekolah sebab saya tak boleh bangun awal pagi. So di sini ibu bapa akan kenal pasti a list of action, dia boleh kenal pasti sebanyak mungkin yang mereka boleh kenal pasti. Tapi akhir sekali yang kita harap pada akhir sesi sumbang saran ini ialah mereka kenal pasti satu tindakan bersetuju yang mereka boleh bekerja sama bersama. So contohnya mungkin ibu bapa cakap, okey, berdasarkan cabaran yang anak saya dah kenal pasti, tindakan yang saya kenal pasti, mungkin apa yang kita boleh bekerja bersama ialah saya akan pastikan saya akan hantar dia ke sekolah setiap hari contohnya, ataupun saya akan bangunkan dia, saya akan pastikan dia bangun tepat jam 6.30 ataupun pada malam sebelumnya saya akan pastikan dia tidur tepat pada waktunya. So it's very open. So kalau cikgu lihat sesi sumbang saran ini, dia boleh digunakan dalam setiap apa-apa bentuk isu, okay, yang sekolah nak bincang dengan ibu bapa lah. Okay. So ini ialah cara kita nak menetapkan maklumat bersama. So kalau kita lihat setakat ini cikgu-cikgu sekalian, dalam satu sesi pelibatan bersama ibu bapa, bukan sahaja kita ada aktiviti icebreaker, kita juga ada sesi perbincangan bersama mereka di mana saya tunjukkan di slide sebelumnya. Kita juga ada terapkan sedikit sesi perkongsian daripada pihak sekolah, dan juga kita juga akhiri dengan satu sesi sumbang saran. So kita nak terapkan sebanyak aktiviti interaktif yang boleh yang menggalakkan ibu bapa untuk bersuara. So at least kalau ibu bapa susah sangat nak at the end of the session kita memberi peluang yang banyak lah, sebab kita tahu it takes time to warm up. So contohnya semasa sesi perbincangan ibu bapa masih tengah warming up, at least kita bagi lagi peluang semasa sesi sumbang saran untuk mereka bersuara sedikit lah. Okay? So kita pergi ke ciri yang terakhir. Okay, kita boleh pergi ke ciri yang terakhir iaitu ciri ke-6. Tapi sebelum itu, di sini saya nak tanya pendapat cikgu, bagaimanakah sesi sumbang saran ini boleh dilaksanakan dengan lebih teratur? So kita tahu contohnya dalam PDPC juga, bila kita nak laksanakan kerja berkumpulan, yang paling penting untuk cikgu ialah bagaimana kita boleh laksanakan aktiviti berkumpulan dengan teratur, melibatkan semua pihak dan tidak bising sangat. For example, untuk kelas lah. So sama juga kalau kita nak laksanakan sesi sumbang saran di antara murid dan ibu bapa, bagaimana kita boleh laksanakan supaya setiap pihak boleh bersuara tapi dengan cara yang sistematik. Okay? So cikgu boleh sharekan di ruangan chat, dan Melissa juga ada kongsikan ciri-ciri ini boleh digunakan untuk mesyuarat PIBG. Ya, betul. So biasanya kita faham yang mesyuarat PIBG akan berlangsung awal tahun. So di sini kalau cikgu ialah seorang kaunselor ataupun AJK PIBG yang bertanggungjawab, ataupun cikgu kawan-kawan cikgu ialah AJK PIBG, you can share all these ciri with them dan cuba untuk merancang satu sesi PIBG yang merangkumi ciri-ciri inilah. Okay. So kita pergi ke ciri yang terakhir iaitu ciri ke-6. Sebelum kita bersurai, kita say goodbye, amatlah penting untuk kita memperoleh sokongan ataupun persetujuan. So sekiranya itu amat penting untuk sesi-sesi contohnya di mana kita nak penlibatan ibu bapa yang sepenuhnya. So saya ambil contoh kembali lagi contohnya sesi peningkatan SPM. So bagaimana saya boleh memperoleh sokongan ataupun persetujuan? Saya kena sediakan bahan untuk mereka lah. Mungkin bahan pertama
yang saya boleh sediakan ialah satu info sheet di mana sekiranya di mana dalam info sheet ini saya akan jelaskan tentang objektif program sekolah, jangka masa pelaksanaan dan peranan dan tanggungjawab. So kalau sekolah ada program tersendiri, ada program peningkatan SPM tersendiri di mana dalam program itu akan melibatkan sesi bersama ibu bapa. So semasa mereka datang di sinilah kita edarkan info sheet kepada mereka supaya mereka faham tentang program tersebut. So selepas mereka dah jelas tentang program tersebut, so dalam sini kita akan mendapatkan sokongan dan persetujuan daripada mereka. So ini ialah satu contoh borang persetujuan ibu bapa yang di mana nanti kita akan kongsikan juga yang cikgu boleh jadikan sebagai rujukan sekiranya cikgu sedang merancang ataupun cikgu bertanggungjawab membuat borang persetujuan untuk sekolah. So apakah ciri-ciri yang ada dalam borang persetujuan ini? Okay, dalam borang persetujuan contohnya dia berkaitan dengan akademik. Kita ada markah TOV dan ETR murid. Kalau bukan akademik pun contohnya kehadiran. Mungkin peratus kehadiran semasa dan target kita. Mungkin sekarang murid hanya hadir 80%, kita target untuk mereka hadir 85% contohnya. Dan di sini ibu bapa akan tulis apakah tindakan mereka untuk membantu anak mereka berdasarkan tindakan yang mereka kenal pasti semasa sesi sumbang saran lah. Okay? Dan kita akhiri dengan persetujuan daripada ibu bapa. So biasanya kalau kita lihat borang akuan kebenaran, dia hanya ada bahagian kanan ini sahaja di mana ibu bapa hanya bersetuju untuk membenarkan anak mereka mengikuti program and all that. Okay, tapi kita masukkan lagi satu elemen, satu bahagian di bahagian kiri ini di mana ini ialah untuk ibu bapa isi sendiri. Apa pencapaian semasa, apa target anak murid mereka bersama-sama dan apa yang mereka buat untuk membantu. Okay. So Melissa ada kongsi cara sesi sumbang saran boleh dilaksanakan secara teratur ialah kita lantik pembentang di kalangan waris, lantik pencatat dan guna timekeeper. So this is a very good idea. In a way kita tengah buat simulasi tentang bagaimana PDPC untuk anak mereka berjalan. Sebab cikgu-cikgu memang sentiasa buat ini untuk anak mereka. So sekarang cikgu buat benda yang sama untuk ibu bapa pula. So they get first hand experience of what it's like to be a student in your classroom. Okay? Okay, so ini ialah ciri-ciri 6 ciri yang kita boleh terapkan. So bersama 6 ciri ini kita juga kongsikan aktiviti yang boleh dilaksanakan dan kita juga kongsikan contoh-contoh bahan yang boleh diedarkan kepada ibu bapa. Okay. So selepas sesi hari ini ialah cadangan kami untuk hadirin hari ini apa yang anda boleh lakukan. Sekiranya anda rasa sesi ini membantu, sama ada anda seorang cikgu, anda ingin kongsikan kepada PIBG, JK PIBG, kepada kaunselor yang tak boleh hadir hari ini, cikgu boleh kongsikan pengisian hari ini dalam kumpulan Telegram, panitia ataupun LDP sekolah. Rakaman ini kita akan upload dalam YouTube. So cikgu boleh akses YouTube kami untuk dapatkan rakaman webinar untuk hari ini. Sekiranya cikgu sedang dalam proses untuk merancang satu sesi pelibatan, perjumpaan PIBG, apa-apa perjumpaan dengan ibu bapa, cikgu-cikgu boleh cuba terapkan 6 ciri ini yang kita kongsikan tadi. Dan sekiranya cikgu setakat ini belum lagi ada idea tapi ingin mula merancang, cikgu boleh merancang ataupun sekiranya sekolah cikgu terlibat dalam projek lulus SPM ataupun projek celik baca yang memang mesti melaksanakan satu sesi pelibatan ibu bapa, dan cikgu boleh rancang sesi tersebut berdasarkan panduan. Kita juga ada upload bahan-bahan sokongan di link ini dan cikgu juga boleh menghubungi kami lah. Cikgu ada Telegram kami, cikgu ada email kami. Sekiranya anda perlukan bantuan secara berfokus, kita boleh, kalau kita tak boleh pergi ke sekolah, kita boleh adakan Google Meet untuk merancang sesi tersebut bersama. Okay? So sebelum kita bergerak ke bahagian sekolah, soalan, so saya hanya tunjuk sedikit. Ini ialah folder. Okay, ini ialah folder. Bagaimana folder tersebut bila cikgu pergi ke link ini. So dalam folder ini saya sudah upload slide untuk hari ini di sini dan kita ada bahan untuk sekolah yang akan melaksanakan projek celik baca dan untuk sekolah yang akan melaksanakan projek lulus SPM. Dan apa yang ada dalam setiap dua folder ini,
folder yang pertama kita dah masukkan semua slide. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh slide yang kita boleh tunjukkan kepada ibu bapa memandangkan kita ada masa lagi. Kita ada info sheet untuk ibu bapa dan kita juga ada contoh borang persetujuan. So semua bahan ini cikgu boleh guna dan cikgu boleh edit sekiranya mengikut kesesuaian sekolah lah. Dan ini ialah contoh folder untuk projek lulus SPM. Okey? Okey, memandangkan kita masih ada masa lagi, saya akan tunjukkan satu contoh slide dalam folder projek lulus SPM yang sekolah boleh gunakan, boleh adaptasikan sekiranya anda ingin merancang satu sesi bersama ibu bapa. It's just a simple slide. Okey. Okey, so kalau cikgu lihat slide ini kita dah upload dalam folder juga. So ini ialah cadangan sesi pengenalan bersama ibu bapa untuk sekiranya untuk sekolah yang berminat yang akan melaksanakan projek lulus SPM. Kita juga ada slide macam ini untuk projek celik baca ya. Cikgu boleh lihat di dalam folder. So dalam saya akan run through apakah slide yang kita dah sediakan yang sekolah boleh ambil dan guna sahaja. So saya akan besarkan sedikit. So kita ada papan pengenalan di sini di mana sekolah boleh guna ataupun sekolah nak guna slide tersendiri pun it's up to the school. Dan di sini kita dah sediakan satu contoh agenda seperti yang saya dah kongsikan tadi. Ini ialah contoh agenda sekiranya cikgu-cikgu ingin laksanakan sesi inilah. Dan ini ialah sesi icebreaker yang saya kongsikan tadi. So di mana di sini melalui icebreaker ini kita membolehkan ibu bapa untuk kenal antara satu sama lain dan juga kenal cikgu-cikgu di sekolah. So soalan contohnya kriteria yang mereka boleh baris ialah contohnya kita suruh mereka baris mengikut ketinggian, baris mengikut bulan kelahiran. So selepas mereka berbaris dengan orang di sebelah mereka, mereka boleh kongsi nama mereka, makanan kegemaran, nama ibu bapa penjaga ataupun macam Cikgu Ros Azila kongsi tadi, berapakah anak yang belajar di sekolah ini dan sebagainya. So selepas sesi pengenalan sesuai kenal, kita maklumkan ibu bapa tentang objektif tersebut. So ini ialah objektif yang kita dah tulis di sini. Tapi sekiranya sekolah nak tambah objektif ataupun sekolah rasa mungkin ada objektif lain yang saya boleh masukkan, it's up to the school. Slide ini ialah untuk kegunaan sekolah. Sekolah nak modify macam mana pun kita terpulang. So inilah objektif untuk kita membantu murid melayak mendapat sijil SPM dan 3 kriteria kejayaan yang kita terapkan di sini. Dan di sini kita ada satu aktiviti seperti yang saya kongsi tadi, nyatakan pendapat anda tentang kepentingan sijil SPM. So saya akan, kalau cikgu lihat bila cikgu buka slide-slide ini, di bahagian notes ini, kalau cikgu lihat bahagian notes, saya tak tahu cikgu boleh lihat ke tak. So ada beberapa slide di mana kita dah buat catatan di sini sebagai panduan bagaimana aktiviti ini boleh dilaksanakan. So sekiranya cikgu berminat nak laksanakan aktiviti ini, you can refer to the notes step by step lah, di mana kita bagi contohnya ibu bapa penjaga dan murid boleh menyatakan kepentingan secara lisan, manakala guru membantu menulis pendapat tersebut dalam sticky note dan lekat di atas kertas mahjong. So we already give some examples and panduan here. So selepas kita dah laksanakan sesi perbincangan ini di mana kita nak mewujudkan kesedaran, so kita pergi ke sesi perkongsian pula di mana sekolah akan berkongsi tentang syarat layak mendapat sijil, POV anak mereka ataupun kepentingan sijil untuk mendapatkan pekerjaan. So kalau cikgu lihat di sini, kita ada tulis sini pengisian slide ini terpulang kepada sekolah. So it's up to the school apa yang sekolah nak kongsikan lah di sini. Dan di sini juga kita tanya selepas sesi perkongsian, kita pergi ke sesi penetapan maklumat di mana kita tanya murid bagaimana apakah cabaran mereka
dan bagaimanakah kita boleh bersama mengatasi cabaran tersebut. So as usual, slide ini kosong untuk untuk sekolah isi bagaimana mereka nak laksanakan aktiviti ini. Tapi seperti yang saya kongsi, kita pun ada bagi cadangan pengisian di sini, sekolah boleh gunakan. Okay? Dan sekiranya sesi untuk hari ini, contohnya sesi pelibatan ibu bapa sekolah adalah untuk memperkenalkan tentang projek lulus SPM contohnya, so maka amatlah penting untuk sekolah memaklumkan kepada ibu bapa apa itu projek lulus SPM. So slide seterusnya kita dah sediakan apakah objektif projek lulus SPM. So untuk sekolah yang akan melaksanakan cerdik baca, kita akan ada apakah objektif projek cerdik baca, dan kita ada jangka masa pelaksanaan, dan juga kita ada peranan dan tanggungjawab ibu bapa dan murid. So di sinilah selepas kita dah kongsi semua ini, kita boleh bagi ibu bapa info sheet supaya mereka untuk rujukan pada masa hadapan, dan di sinilah kita akan tanda tangan borang persetujuan murid di mana ibu bapa dan murid bersama-sama menandatangani bagaimana mereka akan bekerjasama seperti apa yang saya contoh borang yang saya tunjukkan tadilah. Okey. So selepas itu kita akan akhiri sesi bersama ibu bapa dengan satu refleksi. So ini ialah 3 soalan yang kita tanya. Contohnya kalau dalam sesi refleksi cikgu, yang cikgu boleh tanya ini juga, adakah mereka kenal semua guru pengetua yang hadir pada hari ini? Sekiranya mereka jawab tidak, mungkin untuk next time sekiranya sekolah ada sesi lagi, mungkin kita boleh kenal pasti apa lagi aktiviti yang kita boleh laksanakan supaya mereka boleh kenal lah semua orang yang hadir hari itu. Dan adakah ibu bapa tahu syarat lulus SPM? Kalau mereka masih tidak tahu, maknanya objektif kita tak tercapai lah. Dan adakah mereka tahu cara untuk membantu anak mereka? Okay, so ini ialah sekiranya sedikit sebanyak contoh satu sesi pelibatan bersama ibu bapa sekiranya untuk sekolah yang melaksanakan projek lulus SPM. Benda yang sama sekolah boleh laksanakan untuk projek cerdik baca juga, dan seperti apa yang Melissa kongsi di ruangan chat, sekiranya sekolah berminat melaksanakan sesi ini dengan ibu bapa, kita bersedia untuk membantu. So kalau sekolah cikgu ingin merancang satu sesi bersama ibu bapa, nak idea lebih, sebab kita tahu dalam 1 jam ini it's very limited on what we can share. So kita boleh adakan perbincangan secara online ataupun kita pergi ke sekolah cikgu-cikgu sekalian untuk kita berbincang dan merancang bersama. Okay? Okay, so saya akan kembali ke slide yang saya tadi. So saya dah habis tunjuk contoh dah. Sekarang saya akan kembali ke slide utama saya. Sekejap ya. Okay. So sebelum kita berakhir hari ini, jam sudah menunjukkan 2.48 minit, kita ada 12 minit lagi. So sebelum itu cikgu-cikgu tolong isi borang maklum balas, dan e-sijil akan dihantar kepada email yang cikgu letak dalam borang maklum balas. So QR code dan link ada di sini. So borang ini hanya akan diberikan kepada cikgu yang sudah mengisi borang maklum balas lah. Dan esok kita akan ada satu webinar di mana kita akan kongsi part pertama tentang bagaimana kita boleh melaksanakan pembelajaran yang interaktif, sama ada secara online ke secara offline ke, sebab sekarang semua murid dah kembali ke sekolah kan. Dan webinar ini kita laksanakan dengan kerjasama Project ID. So ada dua bahagian pun akan dilaksanakan oleh Project ID. Bahagian pertama ialah esok dan bahagian kedua ialah minggu depan, hari Rabu minggu depan. So saya harap cikgu-cikgu semua boleh hadiri. So cikgu juga boleh jemput, sekiranya teacher leader yang hadir hari ini, anda juga boleh jemputlah cikgu-cikgu di sekolah anda. Ini terbuka kepada semua cikgu yang berminat. Alright? Okay. So saya akan kembali, so ini ialah borang maklum balas. So sebelum kita akhir, saya boleh buka ruangan ini untuk cikgu tanya soalan secara verbal ataupun dalam ruangan chat. Kalau ada apa-apa soalan, cikgu perlukan apa-apa pencerahan, boleh kongsikan. You can unmute yourself as well.